Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Pada video kali ini kita ingin ulas pasal satu isu yang sebenarnya sangat serius tetapi ramai orang mungkin tidak perasan sebab ini berlaku secara senyap-senyap di belakang tabir. Isu ini berkait rapat dengan pelantikan hakim tertinggi negara dan nama yang terpalit dalam kontroversi ini bukanlah calang-calang, yaitu Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, Anda memang tidak salah dengar. Malah kenyataan rasmi daripada Jabatan Peguam Negara ataupun AGC baru-baru ini pun dikatakan seolah-olah mengesahkan ada sesuatu yang tidak kena. Dan yang paling lantang bersuara, siapa lagi kalau bukan Rafizi Ramli. Baru semalam, Rafizi bersama 8 lagi ahli parlimen dari PKR tampil mendesak kerajaan supaya menubuhkan satu suruhan jaya siasatan diraja ataupun RCI untuk menyiasat isu pelantikan beberapa hakim yang didakwa mungkin ada unsur campur tangan pihak tertentu. Nama-nama yang turut serta dalam desakan itu bukan juga calang-calang orangnya. Mereka adalah Nick Nazmi, Wong Chen, Rodziah Ismail, Zahir Hasan, Bakhtiar Wancik, Syed Ibrahim, Kesavan, dan juga On Abu Bakar. Semua mereka ini dari blok kerajaan sendiri. Jadi apabila ahli parti kerajaan sendiri sanggup membuka mulut dan menggesa RCI, ini bukanlah perkara yang kecil. Apa yang membuatkan Rafizi semakin lantang ialah kenyataan AGC pada pagi tadi yang dikatakan bukan sahaja tidak menjawab persoalan sebenar, tetapi secara tidak langsung mengesahkan 3 perkara besar yang membimbangkan. Yang pertama, memang ada kelewatan dalam proses pelantikan hakim-hakim penting. Yang kedua, senarai calon yang dicadangkan oleh Suruhan Jaya Pelantikan Kehakiman ataupun JAC nampaknya tidak diambil tindakan. Dan yang ketiga, ini yang paling berat. Terdapat perbincangan dalam mesyuarat JAC yang menyentuh tentang dakwaan seorang hakim Mahkamah Persekutuan cuba mempengaruhi keputusan kes dan tugasan semula hakim yang lain. Yang ini kalau betul memang goncanglah institusi kehakiman kita. Rafizi juga kata, walaupun secara teknikal memang betul Perdana Menteri ada kuasa untuk menasihati yang di-Pertuan Agong dalam hal pelantikan hakim, tetapi apabila pelantikan itu tertangguh tanpa sebab yang jelas dan bila kekosongan dalam sistem kehakiman dibiarkan berpanjangan, ia memberi bayangan bahwa Perdana Menteri sebenarnya tidak bersetuju dengan calon-calon yang telah dikemukakan oleh JAC. Jadi secara tidak langsung ini boleh dilihat sebagai bentuk campur tangan politik. Dan lagi satu perkara yang dia bangkitkan yang jarang kita dengar dari mana-mana pihak sebelum ini ialah mengenai mesyuarat JAC yang dijalankan tanpa mematuhi notis pentadbiran 10 hari. Ini bukanlah benda yang kecil. Sebab JAC itu adalah badan yang sepatutnya bebas dan telus dalam menyaring calon-calon hakim. Jadi apabila notis pun tidak mengikut peraturan, macam mana kita mahu yakin keputusan mereka itu benar-benar adil dan tidak dipengaruhi. Dan sekarang coba kita bayangkan, kalau AGC sendiri mengakui bahwa mesyuarat JAC adalah sulit, macam mana mereka boleh buat kesimpulan bahwa dakwaan yang dibangkitkan oleh Rafizi dan rakan-rakannya itu tidak berasas ataupun pramatang. Rafizi memang betul-betul menekan isu ini. Dia kata bila maklumat dalam mesyuarat itu tidak boleh didedahkan, kenapa AGC boleh tiba-tiba umum yang semuanya okey? Tidak ada masalah, semua spekulasi semata-mata. Macam tidak logik. Kalau Anda ingat, ini bukan kali pertama isu pelantikan hakim di Syaki dicampuri. Pada tahun 2007, Suruhan Jaya Siasatan Diraja telah pun ditubuhkan untuk menyiasat pendedahan video VK Lingam yang merakam perbualan telefon mengenai pelantikan hakim. Skandal tersebut mendedahkan bagaimana tokoh-tokoh politik boleh berunding dalam proses pelantikan hakim. Akhirnya, kredibiliti kehakiman negara tercalar dengan teruk. Dan sekarang Rafizi dan rakan-rakannya takut perkara yang sama akan berulang.
Dia juga menegaskan bahwa integriti badan kehakiman bukanlah sekadar soal ikut prosedur ataupun ikut struktur, tapi yang lebih penting ialah persepsi rakyat. Adakah rakyat dan semua pemegang paruh, termasuklah ahli politik, peguam, dan masyarakat sivil, rasa yakin dan percaya pada sistem kehakiman kita? Kalau rakyat sudah mulai rasa curiga, maka sistem itu sendiri akan hilang keabsahannya. Kata Rafizi, kenyataan AGC itu sendiri menunjukkan bahwa kerajaan sedar yang isu ini telah menjadi masalah nasional. Jadi, kenapa masih ragu-ragu mahu menubuhkan RCI? Persoalan besar sekarang, adakah benar Perdana Menteri tidak bersetuju dengan calon-calon hakim yang dicadangkan JSC sebab mahu seseorang yang lebih sekepala dengan kerajaan? Atau ada pertimbangan lain yang kita semua tidak tahu? Atau mungkinkah ini hanyalah permainan politik dalam parti menjelang PRN ataupun PRU yang akan datang? Tambah panas apabila kita tengok hanya 9 ahli parlimen PKR yang bersuara. Mana pergi suara-suara yang lain di dalam kerajaan perpaduan? Adakah mereka takut atau memang mereka bersetuju dengan apa yang berlaku? Dan ini yang paling kita kena fikir. Kalau campur tangan dalam pelantikan hakim ini betul-betul berlaku, ia bukanlah hanya melibatkan soal politik. Ia menyentuh soal prinsip asas dalam demokrasi, yaitu pemisahan kuasa antara cabang eksekutif, legislatif, dan juga kehakiman. Kalau cabang kehakiman pun boleh diatur ataupun dipengaruhi, maka apalah beza kita dengan negara-negara otoritarian. Jadi, soalan saya kepada kamu semua yang sedang melihat, menonton, ataupun mendengar ulasan video ini, adakah Anda percaya bahwa sistem kehakiman kita masih bebas sepenuhnya? Atau Anda pun rasa yang sudah tiba masanya satu RCI ditubuhkan bagi menyiasat semua dakwaan ini secara telus? Coba komen di bawah. Kita mahu tahu apakah pandangan Anda semua. Jangan takut mau bercakap, sebab ini adalah negara kita bersama. Baiklah, kalau Anda rasa video ini penting untuk kesedaran rakyat Malaysia, jangan lupa untuk tekan butang like, kongsikan dengan rekan-rekan, dan pastikan Anda sudah subscribe ke channel ini, Currents VMY, sebab kita akan terus mengupas isu-isu yang cuba disenyapkan dan kita tidak akan berhenti sehinggalah kebenaran terdedah. Jumpa Anda lagi di dalam video yang seterusnya. Terima kasih kerana terus menyokong, dan ingatlah semua kawan-kawan, kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan, tetapi lebih sakit kalau kita terus membiarkan diri kita diperbodohkan. Salam sejahtera semua, salam reformasi, salam perjuangan. Sekian saja, terima kasih.